Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Alhamdulillah kita berjumpa lagi. Hari ini kita akan belajar matematik moden. Seperti biasa macam cikgu sebut hari tu, bila nak menonton video PDP cikgu, awak kena sediakan di hadapan awak bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ialah buku teks. Buku teks mesti ada di depan awak. Dan tapi macam sekarang ni awak belum ada buku teks, pastikan awak dah download buku teks online dalam bentuk PDF file kan. Dah download semua kan. Okey, memudahkan awak bila nak belajar, bila ada buku teks kat depan. Yang kedua, awak kena ada buku panjang. Buku panjang. Buku panjang warna biru tu, kulit lembut, awak kena ada buku ni. Okey, untuk salin nota dan soalan. Okey, yang ketiga awak kena ada apa? Okey, alat tulis. Alat tulis seperti apa? Pen, pensel, pembaris, pemadam dan kalkulator. Okey, benda-benda ni mesti ada di hadapan awak. Video cikgu awak kena ikut secara hands on. Awak boleh pause dan cuba buat. Okey, so kalau semua bahan-bahan dah tersedia di hadapan awak, kita boleh mulakan sesi PDP kita. Okey, hari ini kita akan sambung topik pernyataan, topik penaklukan logik, subtopik pernyataan. Okey, bagaimanakah anda membina pernyataan dalam bentuk implikasi? Okey, kita tengok dulu apakah maksud implikasi. Implikasi ni, implikasi ni ialah pernyataan jika P maka Q. P ni kita kenali sebagai enti kejadian dan Q pula dikenali sebagai akibat. Okey, cikgu ambil contoh. Jika baik, maka orang sayang. Okey. So, apakah itu enti kejadian? Enti kejadian yang mana? Okey, jika baik ni. Baik ni ialah enti kejadian. Akibatnya, kalau kita buat baik, okey, kalau kita baik, maksudnya macam itulah. Jika baik, maka apa akibat baik tu? Itu adalah akibatnya ialah orang sayang. Ini adalah akibat. Okey. So, jika P maka Q. P itu adalah enti kejadian, Q ialah akibat. Okey, kita tengok contoh. Contoh 8. Bentuk implikasi. Jika P maka Q dengan enti kejadian dan akibat berikut. Okey, kita tengok kat sini. Enti kejadian, K boleh dibahagi tepat dengan 5. Akibat K ialah gandaan 5. Dia suruh bentukkan sebuah implikasi. Bila dia kata bentukkan implikasi, maksudnya awak kena buat jika, maka. Itu maksudnya bentukkan implikasi. So, jika ini awak masukkan enti kejadian, maka awak masukkan akibat. So, bila nak menjawab soalan ni, awak akan dapat apa? Jika enti kejadian apa? K boleh dibahagi tepat dengan 5. So, jika K boleh tepat dengan 5, okey, maka akibatnya ialah K gandaan 5. Jadi, K ialah gandaan 5. Okey, soalan B pula. Enti kejadian set K subset kepada set L. So, macam nak jawab? Okey, jika set K subset kepada set L, maka akibat dia NK kurang atau sama dengan NL. Okey, inilah makanya. Itu maksudnya bila dia kata bentukkan implikasi. Okey, dia boleh juga tanya dalam bentuk dia dah bagi implikasi
dia suruh kita cari anti kejadian dan akibat. Ini lagi senang. Okey, dia dah bagi implikasi. Dia dah bagi implikasi jika X ialah faktor bagi 16, maka X ialah faktor bagi 64. So, bila kita jawab soalan ni, kita buang jika, buang maka. So, yang pertama ini ialah anti kejadian. Yang selepas maka ialah akibat. Okey, sama juga untuk soalan B. Kita buang jika, kita buang maka. So, yang pertama selepas jika ialah anti kejadian dan selepas maka ialah akibat. Implikasi P, jika dan hanya jika Q. Ini penting jika dan hanya jika. Soalan macam ni senang sangat. Okey, kalau implikasi P jika dan hanya jika Q, kita boleh pecah kepada dua. Kita boleh pecah kepada dua. Dia kata P jika dan hanya jika Q. Dia boleh pecah kepada dua. Pecah kepada dua. Yang pertama apa? Yang pertama ialah jika P maka Q. Yang kedua apa? Terbalikkan saja. Jika Q maka P. Kita boleh pecahkan kepada dua. Itu adalah untuk kalau ada jika dan hanya jika. Okey. So, kita tengok contoh 10. Bentuk implikasi P jika dan hanya jika Q bagi implikasi yang berikut. Jika K ialah nombor perdana, maka K mempunyai dua faktor sahaja. Awak tengok yang ini mula-mula ini adalah anti kejadian. Yang ini pula KA faktor 2 faktor perdana adalah akibat. Implikasi yang kedua, awak akan tengok yang K ni dua faktor sahaja, yang ke atas ni adalah akibat. Kat sini dia jadi sebagai anti kejadian. Yang ini K adalah nombor perdana, ke atas tu dia adalah anti kejadian, ke sini dia akan jadi akibat. Kalau dua macam ni, kita boleh bentuk satu implikasi jika dan hanya jika. Okey, kalau yang ini adalah P, katalah K nombor perdana ni ialah P, yang ini adalah Q. So, apa kita buat? Kita jadikan jika dan hanya jika. Ini jika dan hanya jika. Jika dan hanya jika. So, masukkan P di sini, masukkan Q di sini. So, K ialah nombor perdana. Jika dan hanya jika K mempunyai dua faktor sahaja. Sama juga dengan soalan yang kedua tu. Okey, awak tengok. Jika dan hanya jika. Okey, di tengah. Permulaan dia ialah P. Akhir dia ialah Q. So, kalau kat sini mana yang P? Mana yang P? Ini adalah P. Dan ini adalah Q, kan? So, kalau kita tengok kat sini, jika apa? Jika Y ialah persamaan linear, okey, maka N sama dengan 1. So, yang ini adalah P, yang ini adalah Q. So, kita bentuk jika dan hanya jika. Kita ambil P, Y sama dengan AX kuasa N tambah B ialah persamaan linear. Jika dan hanya jika N sama dengan 1. Kalau contoh 11, apa yang dia buat? Dia bagi implikasi jika dan hanya jika. Kita tengok Ini implikasi jika dan hanya jika. Okey, jika dan hanya jika. So, yang di sini ialah apa? Ini ialah P. Yang ni apa dia? Yang ni ialah Q. Jadi, kita boleh bentuk dua, macam kita tadi, kita boleh bentuk dua persamaan. Jika P maka Q, jika Q maka
P. So, jika P maka Q, apa dia? Jika P maka Q. Punca kuasa 2R, jika punca kuasa 2R sama dengan 15, maka R sama dengan 225. Implikasi yang kedua, terbalikkan je. Jika Q maka P. Jika R sama dengan 225 Q tadi, maka punca kuasa 2R sama dengan 15. Begitu juga contoh B, jika dan hanya jika juga. Okey, yang sebelah sini sebelum jika dan hanya jika ialah P, selepas jika dan hanya jika ialah Q. So, implikasi yang pertama ialah jika sini ialah P, sini ialah Q. Masukkan saya jika X kurang 6, maka X tambah 10 kurang dari 16. Implikasi yang kedua, kita terbalikkan saja. Jika ambil ini ialah Q yang di belakang, maka maka yang di depan X kurang 6. Okey. So, maksudnya ialah latihan. Okey, seterusnya kita akan belajar bagaimanakah membina dan membandingkan nilai kebenaran akas, songsangan dan kontrapositif bagi suatu implikasi. Ada 3 benda kat sini yang awak akan belajar. Yang pertama ialah akas. Yang kedua ialah songsangan. Dan yang ketiga ialah kontrapositif. Okey, dia bila kita tengok mungkin awal-awal tu nampak agak mengelirukan. Tapi kalau awak buat step by step, mulakan dengan pernyataan, mulakan dengan pernyataan. Kemudian lepas pernyataan baru awak buat akas. Selepas akas buat songsangan. Lepas songsangan baru buat kontrapositif. Masa tu baru awak nampak apa perbezaannya. Okey, kalau kita tengok contoh ini kan. Pernyataan. Jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Okey, kalau kita tengok kat sini, jika Ali seorang pengawas, maka Ali seorang yang berdisiplin. Katalah ini Ali seorang pengawas ni ialah P, Ali seorang berdisiplin ni ialah Q. Okey, so akasnya apa? Akasnya maksudnya kita terbalikkan saja. Yang P jadi Q, yang Q jadi P. Okey, bila kita terbalikkan, awak nampak tak? Jika Ali seorang berdisiplin, ini yang tadi kan Q kan? Maka Ali seorang pengawas. Nampak tak dia terbalikkan? Q jadi P, P jadi Q. Okey, itu akas. Songsangan. Songsangan tu macam mana? Songsangan tu daripada pernyataan. Okey, daripada pernyataan ni dia buat songsangan. Okey, kalau tadi P ni Ali ni seorang pengawas, apa jadi sekarang ni? Ali ni bukan seorang pengawas. Bukan, apa tak bukan di sini? Maksudnya ada penafian kat sini. Sini ialah bukan P. Maka Ali apa? Ali seorang yang tidak berdisiplin. Nampak ada perbezaan tak kat situ? Atas tadi pernyataan Ali seorang yang berdisiplin. Bahawa Ali seorang yang tidak berdisiplin. Ada penafian kat situ. Kalau Ali seorang berdisiplin tu Q. Ali seorang yang tidak berdisiplin ni ialah penafian bagi Q. Okey. Kemudian kita tengok kontrapositif. Kontrapositif macam mana? Kontrapositif dia daripada songsangan kita terbalikkan daripada songsangan. Tadi akas tu daripada pernyataan, daripada pernyataan kita terbalikkan, dia akan jadi apa? Jadi akas. Okey, kontrapositif macam mana? Daripada songsangan kita terbalikkan, dia akan jadi kontrapositif. Jika
Kalau songsangan, jika Ali bukan seorang pengawas, maka Ali seorang yang tidak berdisiplin. Okey, kontra positif mana? Dia terbalikkan songsangan tadi. Jika Ali seorang yang tidak berdisiplin, nampak tak yang ni yang atas tadi kan? Yang penafian kepada Q tadi kan? Maka Ali bukan seorang pengawas. Nampak tak ini adalah penafian bagi P. Okey, nampak tak beza dia antara pernyataan yang asal-asalnya dia jadi akas. Akas kita terbalikkan saja pernyataan tadi. Okey, songsangan macam mana? Songsangan kita letakkan penafian kepada P, kita letakkan penafian kepada Q. Kontrapositif macam mana? Songsangan tadi kita terbalikkan macam kita buat dengan akas tadi. Itu beza pernyataan, akas, songsangan dan kontrapositif. Jadi secara generalisasi awak tengok kat sini. Pernyataan apa? Jika P maka Q, ini adalah pernyataan. Akas maksudnya apa? Akas dia terbalikkan. P ke belakang, P pergi belakang, Q pergi depan. Okey, songsangan macam mana? Songsangan dia masukkan penafian. Penafian P, penafian Q. Kontrapositifnya macam mana? Penafian Q ni dia bawa mai depan, penafian P ni dia bawa P belakang. Itu bezanya. So, contoh 12, tulis akas, songsangan dan kontrapositif. Dia minta buat 3 benda. Akas, songsangan dan kontrapositif bagi implikasi yang diberikan berikut. Pernyataan dia apa? Okey, A. Jika X ialah nombor positif, maka X lebih besar daripada kosong. Itu pernyataan dia. Akas yang mana? Okey, yang ini ialah P. Okey, yang belakang ni ialah Allahu Akbar. Yang belakang ni ialah apa? Yang belakang ni ialah Q. So, akas kita bawa Q pergi depan, P ke belakang. So, yang ini Q ni X lebih besar daripada kosong. Ini ialah Q. X ialah nombor positif. Ini ialah P. Itu dia terbalikkan. Kalau songsangan macam mana? Songsangan dia masukkan dia masukkan penafian. Kalau asalnya ialah X ialah nombor positif, dia masukkan X bukan nombor positif. Kalau asalnya apa? X lebih besar daripada kosong, dia masukkan apa? X tidak lebih besar. Dia masukkan tidak lebih besar. Awak tak boleh kata lebih kecil. Penafian ni dia kena boleh letak bukan ataupun tidak aja. Jangan duk buat X lebih besar daripada kosong. Penafian dia X lebih kecil daripada kosong. Dia tak boleh ubah. Penafian mesti masukkan salah satu daripada dua perkataan, tidak atau bukan, di tempat mana yang lebih sesuai. Okey. Jadi apa? Maka X tidak lebih besar daripada kosong. Okey, kontrapositif macam mana? Kontrapositif yang penafian. Ini adalah penafian P. Ini ialah penafian Q. Okey, kita terbalik je. Jika penafian Q di depan, kemudian penafian P di belakang. Okey, awak boleh tengok lagi. Ada beberapa contoh lagi. Okey. Kemudian kita pergi, ini ada aktiviti-aktiviti yang awak boleh buat untuk membuktikan nilai kebenaran kepada kepada akas songsangan kontrapositif tu. Jadi bila awak buat ni, kita akan dapat satu kesimpulan. Cikgu terus kepada kesimpulan. Nilai kebenaran implikasi jika P maka Q. Nilai kebenaran tu maksudnya apa? Sama ada benar, benar. Nilai kebenaran tu maksudnya antara benar atau palsu. Itu maksud nilai kebenaran. Okey, nilai kebenaran implikasi jika P maka Q adalah sentiasa. Ingat, sentiasa benar. Jika P maka Q ni adalah sentiasa benar.
Kecuali apa? Kecuali kalau P benar dan Q palsu. Ingat kan, kalau P ni benar dan Q pula palsu, berlaku pada masa yang serentak. Jadi dia akan jadi apa? Dia akan jadi palsu. Yang lain semua benar. Kalau P benar, Q benar, P benar, P palsu, Q benar, P palsu, Q palsu, semua tu benar. Kecuali kalau P benar, Q palsu. Jika P benar, Q palsu, maka itu nilai kebenarannya ialah palsu. Okey. Kita tengok kat sini ya. Tengok kat sini. Contoh 13. Jika 2 darab 3 sama dengan 6, maka 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Okey, kita tengok. 2 darab 3 sama dengan 6. Benarkah palsu? Betul ke tak? Benar atau palsu? Jadi 2 darab 3, tekan kalkulator 2 darab 3 sama dengan berapa? Betul. Ini adalah benar. 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 18. Benarkah palsu? Cuba tekan kalkulator. Palsu kan? Sebab jawapannya ialah apa? Dia akan sepatutnya 8 tolak 6. 8 tolak 6 dapat 2. Sepatutnya jawapan dia 2, bukan 18. So, sini palsu. Nampak tak? Jika ini adalah apa? Ini adalah P. Ini adalah Q. Dia kata dah, kalau P benar, Q palsu, berlaku pada masa serentak. So, yang ni maksudnya apa? Ini adalah palsu. Sebab dia berlaku serentak. P benar, Q palsu. Jadi awak tengok kat sini implikasi dia. Jika anti kejadian dia benar, yang ini adalah benar, okey. Yang ini adalah palsu, nilai kebenaran dia akan jadi palsu. Okey. Macam mana pula dengan akas? Akas kita terbalikkan kan? Terbalikkan. Ini akan jadi ini. So yang ini apa? Ini benarkah palsu tadi? Kita tahu dah. Yang ini adalah palsu. Yang ni apa dia? Yang ni adalah benar. Kalau palsu, P tu palsu, Q tu benar, dia akan jadi benar. Dia kalau P tu benar, jika benar, maka palsu baru jadi palsu. Yang lain semua benar. Songsangan. Songsangan maksudnya apa? Songsangan kita letak penafian. Kalau sama dengan, kalau penafian dia kita cuma letak pangkah silang macam tu, maksudnya tak sama. Okey, jika 2 darab 3 sama dengan 6, yang ni benarkah palsu? Ini adalah palsu. 2 darab 3 memang sama dengan 6, takkan tak sama. So, ini adalah palsu. 8 tolak 2 darab 3 sama dengan 8, tak sama dengan 18. Ya, tu memang betul sebab dia sama dengan 2. Dia tak sama dengan 18. Ini adalah benar. P palsu, Q benar, dia akan jadi benar. Okey, kontrapositif. Kontrapositif yang mana? Okey, kita terbalikkan. Kita terbalikkan yang songsangan tadi, dia akan jadi kontrapositif. Jika 8 tolak 2 darab 3 ni ke depan, 2 darab 3 yang ini tak sama ni ke belakang. So, yang ni benarkah palsu tadi? Yang ni ialah benar, yang ini belakang ni adalah palsu. Macam kita sebut tadi, kalau P benar, Q palsu, dia akan jadi palsu. Nampak tak? Sini anti kejadian dia benar, akibatnya palsu, automatik dia akan jadi palsu. Okey, faham Okey. Yang ni. Kita tengok sini. Tulis akar songsangan. Ini latihan. Latihan awak lah kena buat. Bukan cikgu kena buat kan? Dia cikgu pandai seorang-seorang. Okey. Seterusnya, bagaimanakah anda menentukan contoh penyangkal? Bukan, ni bunyi macam pelik kan? Penyangkal. Nak menentukan contoh penyangkal untuk menafikan kebenaran pernyataan tertentu. Penyangkal ni maksudnya bila orang cakap sesuatu, awak nak sangkal, awak nak lawan dia. Salah. Awak kena bagi tahu. Pasal apa salah? Kena bagi tahu. Takkan, salah. Pasal apa salah? Tak kira salah tak boleh macam tu. Awak kena tahu pasal apa benda tu salah. Contohnya
Dia kata ini sebagai contoh pernyataan apa? Semua poligon mempunyai 2 atau lebih perpenjuru. Orang kata, salah. Orang tanya, pasal apa salah? Sebab segitiga tidak mempunyai perpenjuru. Maksudnya awak kena bagi tahu. Jadi awak kena ada pengetahuan untuk menyangkal. Macam awak nak berbahas, contohnya awak nak membidas pihak lawan, awak kena tahu hujah awak. Kenapa pihak lawan tu salah? Tak boleh suka hati je kata salah, tak kira, saya tak nak dengar, memang salah, tak boleh. Awak kena bagi tahu kenapa salah. Okey, contohnya contoh 14 kalau tengok, semua poligon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 180 darjah. Betul ke tak? Salah lah. Segitiga je hasil tambah sudut pendalaman 180 darjah. Segitiga saja. Segitiga. Kalau segitiga sama, ini 60, ini 60, ini 60. Jumlah sudut pendalaman apa? 60 tambah 60 tambah 60 dapat 180. Ini betul lah. Tapi macam mana kalau dengan segi 4? Macam mana dengan pentagon? Takkanlah jumlah sudut pendalaman semuanya adalah 180. So, mesti adalah palsu. Palsu kenapa? Awak ambil lah salah satu. Macam kat sini dia ambil pentagon mempunyai hasil tambah sudut pendalaman 540 darjah. Ataupun awak boleh kata palsu kerana sisi 4 mempunyai sudut pendalaman berapa? 360 darjah contohnya. So awak kena bagi tahu kenapa palsu. Okey, B, sebilangan nombor perdana ialah nombor genap. Betul ke tak? Nombor perdana yang lain semua ganjil, kecuali ada satu saja nombor genap. Apa nombor genap? Nombor perdana tu nombor 2. Jadi ada satu tu maksudnya sebilangan lah. Maksudnya tak semua ada sebilangan. So inilah benar. Kalau benar tak payahlah bagi sebab. Sebab awak tak payah menyangkal, benda tu dah benar dah. Okey, soalan C. 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Soalan C, 4 dan 8 ialah faktor bagi 20. Benarkah palsu? 4 memang faktor bagi 20. Sebab apa 4 ni? 4 ialah 4 darab 5 sama dengan 20. Ni 8 ni main mana pula? 8 darab apa 20? Tak ada kan? So, palsu. Palsu kerana apa? Kerana 8 bukan faktor bagi 20. So, awak kena bagi tahu 8 bukan faktor bagi 20. Sebenarnya soalan D, 6 atau 36 ialah gandaan 9. Okey, dia kata atau. Atau maksudnya salah satu kan. So 6 ni memang bukan gandaan 9. 6 ni bukan gandaan 9. 6 ni palsu. Tapi 36 ni memang gandaan 9. Sebab apa? 9 kali 4, 36. So sebab dia ada atau, kalau ada atau, ada satu benar kat sini, dia akan jadi benar. Kalau dah benar, tak payahlah. Banding dengan soalan C tadi. Soalan C kalau perasan ini adalah dan. Bila ada dan maksudnya nak jadi benar, kedua-duanya kena benar. Barulah ada benar. Okey. Tulis pernyataan matematik yang dikedaki dalam kurungan bagi setiap yang berikut. Okey. Kemudian tentukan nilai kebenaran. Dia suruh tentukan pula nilai. Mula dia suruh tulis pernyataan matematik. Kemudian dia suruh tentukan nilai kebenaran. Lepas tu dia kata kalau palsu, berikan contoh penyangkal. Itu dia. Banyak benda dia suruh buat. Bila awak baca soalan, awak kena tengok dulu apa benda dia suruh buat. Okey. Okey, soalan A. 6 unsur kepada set 3, 6, 9. Penafian dia, okey, kalau dia suruh buat apa? Dia suruh buat penafian. Penafian kalau macam ni, awak tak boleh kata bukan ke tidak ke. Okey, benda yang ni, ini adalah unsur. Kalau ini adalah unsur, kalau penafian, cuma awak pindah, dia macam sama dengan tak sama. Ini adalah bukan unsur. Jadi penafian dia apa dia? Penafian 6 bukan unsur 3, 6, 9. Adakah 6 bukan unsur? Salah lah kan. Sebab 6 memang ada dalam set 3, 6, 9 tu. Jadi ini adalah
palsu. Kerana apa? 6 ialah unsur bagi 3, 6, 9. Kalau palsu, awak kena bagi tahu kenapa dia palsu. Okey, soalan B. Semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Dia suruh buat penafian. Kalau penafian kena buat apa? Kena letak bukan atau tidak. Mana yang sesuai. So, dia letak bukan. Bukan semua gandaan 10 ialah gandaan 2. Bukan semua kah? 10 gandaan 2 tak? 2 kali 5, 10. 20 gandaan 2 tak? 2 kali 10, 20. 30, 40, 50. Semua tu adalah gandaan 2. Jadi itu adalah palsu. Kerana apa? Kerana semua gandaan 10 boleh dibahagi tepat dengan 2. Okey, soalan C. Jika X besar 5, maka X besar 3. Dia suruh buat akas. Akas maksudnya apa? Dia terbalikkan. Yang belakang ke depan, yang depan ke belakang. Kalau jika X tambah besar pada 5, maka X besar pada 3. Akas dia akan jadi apa? Jika X besar pada 3, maka X besar pada 5. Dia terbalikkan. Benar ke palsu? Kalau jika X besar pada 3, X besar pada 3 nombor berapa? Nombor 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. X besar daripada 5. Betulkah X besar dari 5? Salah kan? Sebab 4 dengan 5 ni dia kurang daripada 5. 5 ni dia tak sama. So kita boleh ambil nombor 4. 4 ni adalah kurang dari 5. 6, 7, 8 ni memang benar. Tapi ada nombor 4 ni dia kurang dari 5. D, dia suruh buat songsangan. Songsangan maksudnya apa? Dia kena letak penafian kepada P, penafian kepada Q. Kalau ni P dia jika X punca kepada ni, okey, so kita kena letak bukan punca. Okey, kalau X sama dengan 1, dia kena letak X tak sama 1. Okey, bukan punca. Ini adalah maka X tak sama 1. Okey, dia jadi benar. Okey. Dia akan palsu kalau P benar, Q palsu. Baru dia akan jadi palsu. Okey, kontrapositif macam mana? Kontrapositif kalau jika K kalau kita mula jika K kuasa 2, jika K kuasa 2 besar kosong, maka K besar kosong. Kita cuba buat songsangan dulu. Songsangan dia apa? Jika K kuasa 2, lawan besar dia akan jadi kecil sama dengan kosong, maka K kecil sama dengan kosong. So kontrapositifnya apa? Kontrapositif dia akan jadi yang belakang ke depan. Jika K kurang daripada kosong, maka ambil yang depan pula. K kuasa 2 kurang atau sama dengan kosong. Benarkah palsu? Palsulah. Kita ambil salah satu. K kurang kosong. Contohnya kita ambil nombor apa? Nombor negatif 4 contohnya. K kurang kosong kan? Kalau negatif 4 kuasa 2 jadi apa? Negatif 4 kuasa 2 dia akan jadi apa? 16. 16 ini adalah lebih besar daripada kosong. Jadi ini kita bagi palsu. Kita kena terangkan apa contoh penyangkal. Salah satu yang kita boleh sebagai penyangkal. Okey, ini adalah latihan. Minggu depan kita akan sambung belajar bahagian yang seterusnya iaitu hujah. Okey, cikgu akan bagi latihan dalam grup. So nanti awak tolong buat dan ikut arahan yang cikgu akan terangkan dalam grup nanti. Okey? So sampai berjumpa lagi. Okey, jangan lupa buat latihan. Bye.